Assalamualaikum semua, apa khabar? Ustaz harapkan semua murid-murid dalam keadaan sihat, ya. Kembali lagi kita ke PDPR Pendidikan Islam hari ini dengan tajuk Zikrullah Penenang Jiwa. Zikrullah Penenang Jiwa, ya. Murid-murid tahun 1 semua. Okey, sila buka buku teks muka surat 132. Buku teks muka surat 132. Okey. Keluarkan juga buku aktiviti, ya. Buku aktiviti. Okey. Sediakan alat tulis yang secukupnya. Okey, jika murid-murid dah buka buku teks muka surat 132, pastikan gambarnya seperti yang di dalam skrin ni. Pastikan sama. Ini muka surat 132. Okey, kita mula belajar zikrullah penenang jiwa. Baca dan fahami. Apa dia zikir? Kalau orang tanya apa dia zikir? Zikir ini ialah mengingati Allah. Zikir ialah mengingati Allah. Ingat siapa? Ingat Allah. Berzikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Okey, zikir. Zikir ni ialah perkataan dalam bahasa Arab. Orang Melayu, orang Malaysia ambil perkataan zikir dalam bahasa Arab ni untuk diguna pakai. Apa maksud zikir? Zikir ialah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jangan ingat benda lain. Kalau sebut zikir ke, ingat kepada Allah. Kalau sihat zikir itu penyanyi. Itu bukan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ialah kita ingat Allah sama ada kita sebut dengan lidah kita, lisan, ataupun ingat dalam hati, ataupun kita ingat kepada Allah melalui perbuatan kita. Okey, tengok gambar. Dalam buku teks ada gambar bersyukur, bertaubat, menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan berzikir. Okey. Ya, kita berzikir. Dalam buku teks ni juga dinyatakan ayat Al-Quran, suruhan Allah Ta'ala untuk berzikir. Suruhan Allah Ta'ala kepada kita untuk berzikir. Apa tujuan kita berzikir? Salah satunya Allah Ta'ala bagi tahu tujuan sebab apa pentingnya berzikir ni ialah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Okey, sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd. Okey, hanyalah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey, kita dianjurkan berzikir. Sebutlah apa dia zikir. Contohnya subhanallah, 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 ataupun alhamdulillah, 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 ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah contoh-contoh berzikir. Ustaz pasti ramai anak murid ustaz ni sudah biasa dengan orang berzikir la ilaha illallah. Dah biasa kan? Itu dipanggil zikir. Kita pun ada juga berzikir di dalam kelas. Kalau murid-murid masih ingat kan yang ustaz ajar nasyid zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Ya, itu pun zikir. Kita pun dah buat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dan Allah Taala kurniakan kita jiwa yang tenang. Okey. Okey, seterusnya kita buka buku surat 133. Masih lagi dalam buku teks. Pindah ke muka surat 133. Di sini buku teks ini membagi tahu kita mengenai contoh-contoh zikir. Contoh-contoh zikir, ya. Contoh-contoh untuk kita berzikir mengingati Allah. Antaranya ialah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey, ini antara contoh-contoh zikir. Banyak lagi cara berzikir yang lain. Contoh menyebut Allah, Allah. Itu pun mengingati Allah juga. Baca Al-Quran pun mengingati Allah juga. Okey.
Bila kita berzikir, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita rasa ketenangan jiwa. Ingat, tenang jiwa. Supaya hati kita tidak gundah gelana, resah, gelisah, risau. Itu adalah penyakit-penyakit jiwa. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sembuhkan segala penyakit-penyakit jiwa yang ada dalam diri kita ni melalui dengan zikir. Ada orang kata, Ustaz, saya dengar lagu pun boleh rasa tenang, rasa relax saja dengar lagu. Contoh penyanyi-penyanyi yang nyanyi, saya rasa tenang saja. Okey, yang rasa tenang itu hanyalah ketenangan yang sementara sahaja. Sekejap saja, dia tidak meresap jauh dan boleh membawa kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Hanya setakat pada masa itu saja. Kalau contoh awak dengar lagu, awak rasa seronok gembira. Lagu tu sekejap saja. Tak lama pun. Lepas tu kita akan rasa bosan juga. Okey, untuk zikir ni berbeza. Kenapa zikir ni berbeza? Kerana ia datang daripada Allah. Tuhan, daripada Allah, daripada Tuhan, bukan daripada manusia yang buat, daripada Allah. Dan kita laksanakan zikir ini untuk kita kembali kepada Allah. Apabila kita berzikir, bersungguh-sungguh, dengan istiqamah sentiasa buat, Allah Ta'ala akan kurniakan pelbagai cahaya dalam hati kita supaya hati kita menjadi baik dan bersih. Bila hati kita baik dan bersih, dia akan terkeluar di dalam akhlak kita. Terpancarlah segala kebaikan dalam hati kita itu pada akhlak kita, pada perbuatan kita. Jadilah kita seorang murid yang baik. Murid yang berdisiplin. Murid yang taat. Itu akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia orang suka, guru-guru suka, ibu bapa suka, orang-orang yang baik ni. Datuk nenek kita pun suka, kawan-kawan kita pun akan suka kepada kita apabila kita ni berakhlak mulia, berakhlak baik. Okey. Itu contoh-contoh zikir. Tindakan ni, Ustaz bacalah buku teks ni. Contoh zikir yang pertama, subhanallah, menjaga alam sekitar. Alhamdulillah, tindakan tidak membazir makanan. Lagi, la ilaha illallah, tindakan patuhi peraturan jalan raya. Dan yang terakhir, contohnya Allahu Akbar, tindakan yang dibuat melihat keindahan alam. Okey. Ini apabila kita ni sentiasa ingat kepada Allah, kita akan menjadi seorang yang berdisiplin dan menghargai apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini. Menjaga alam sekitar. Siapa yang buat, kita ingat, oh ini Allah Ta'ala yang buat. Jadi kita kena jaga alam sekitar kita daripada kekotoran. Jaga kebersihan. Apabila kita makan, kita ingat, ini Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki. Jadi jangan membazir makanan. Ramai orang tak dapat makan. Ingat, ini Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kita jaga makanan kita supaya tidak membazir. Bila kita sentiasa berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat ini Allah tengah memandu kereta, tengah di atas jalan raya. Tak boleh kita mandu sembrono. Nanti berlaku aksiden, akan membahayakan orang lain. Kita mesti berdisiplin. Kita kan hamba Allah Ta'ala. Kita kan menyembah Allah. Allah Ta'ala suruh buat kebaikan. Jadi kita kena patuhi peraturan jalan raya. Okey. Allahu Akbar, menyebut Allahu Akbar, tindakan melihat keindahan alam. Kita kena rasa Allah Ta'ala ini yang maha berkuasa, yang menjadikan alam ini. Jadi bila kita melihat keindahan alam, kita kena rasa, ini Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam sekitar ini dengan penuh cantik, yang perlu kita hargai dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, sekarang kita kepada yang di bawah, slide yang seterusnya, ya. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan mengamalkan adab berzikir dan juga yang petak kuning ini akibat mengabaikan adab berzikir. Okey, kita lihat satu persatu. Jom. Okey, sekarang kita lihat kotak hijau, kepentingan mengamalkan adab berzikir. Ustaz bacakan, saya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ini Nabi Rasul pun buat, ya. Yang seterusnya, hubungan saya dekat dengan Allah. Bila kita ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat kita balik. Kita ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Jadi hubungan kita akan menjadi dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita dekat, senanglah kita nak berdoa. Allah Ta'ala akan makbulkan kita. Pasal kita dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jaga diri kita. Itu penting tu.
Seterusnya, ibadat saya lebih sempurna. Ya, bila kita sentiasa berzikir, hati kita menjadi tenang. Bila kita buat ibadat pun akan lebih bernilai, lebih sempurna, lebih berharga daripada orang yang tidak berzikir. Nilai walaupun buat benda sama. Solat sunat, contohnya solat sunat. Tetapi nilai dia tidak sama dengan orang yang sentiasa berzikir. Seterusnya, jiwa saya berasa tenang. Ini Allah Ta'ala janjikan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ini yang hakikat sebenarnya, kita akan jadi tenang. Dia tak sama dengan benda lain. Ustaz, saya berjalan tepi pantai, saya rasa tenang jiwa saya. Ustaz, saya dengar lagu sedih-sedih, saya rasa tenang mendayu-dayu suara. Itu dengar lagu, itu tak sama dengan berzikir. Tak sama dengan berzikir. Nilai berzikir adalah jauh melebihi daripada yang lain-lain tu. Ya. Kalau ada orang tanya, Ustaz, saya bila rasa berzikir, saya tak rasa pun tenang. Saya sebut juga, saya ikut majlis tahlil, rumah orang ada kematian, saya ikut. Saya tak rasa pun tenang. Tak rasa tenang, kena berzikir lagi. Kena berzikir, ikut. Pasal zikir ini nak melawan nafsu kita. Nafsu ni, dia memang tidak suka. Tidak suka kepada benda-benda ibadat ni. Memang dia akan menentang, tak nak. Tapi bila lama-lama, bila kita sentiasa berzikir, nafsu itu telah ditundukkan. Barulah kita akan rasa nikmatnya berzikir. Benda mahal bukan senang nak dapat. Emas mahal, senang ke? Semua orang boleh dapat emas ke? Gelang emas, benda mahal tu, semua orang boleh dapat ke? Tak semua orang boleh dapat. Dia kena berusaha bersungguh-sungguh, cari duit, lepas tu pergi beli. Baru dapat, tu pun dapat satu cincin yang kecil. Nak dapat yang besar, kenalah bekerja bersungguh-sungguh, kumpul duit. Sama lah dengan zikir. Zikir ni benda mahal, nak dapat. Ingat senang-senang je. Okey, sebut Allah. Contohnya kita pun sebut subhanallah. Oh, kita pun dah dapat ketenangan jiwa. Bukan macam tu. Kita perlu mujahadah. Sentiasa buat istiqamah. Okey. Tapi tahun 1 tak apalah. Tahun 1 kita buatlah sikit-sikit dulu. Untuk orang yang orang tua-tua, orang yang pangkat tinggi-tinggi, ulama'-ulama' besar, dia kena banyaklah berzikir. Kalau ulama' pun tak berzikir, macam mana nak jadi ulama' kan? Okey. Itu. Okey, kita seterusnya kepada petak kuning. Akibat mengabaikan adab berzikir. Ustaz bacakan juga. Saya lalai daripada mengingati Allah. Seterusnya menjauhkan hubungan saya dengan Allah. Seterusnya saya mudah membuat dosa. Dan yang terakhir, saya tidak mendapat keampunan Allah. Kesimpulannya, orang yang tidak berzikir ni, mereka akan jauh daripada Allah. Jauh daripada rahmat dan nikmat Allah. Okey, kena berzikir. Pasal ini Rasulullah pun buat, apalagi kita orang biasa kenalah buat. Okey, kita nak masuk syurga kan? Kita nak masuk syurga, kita kena dekat dengan Allah supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Dapat rahmat dan nikmat, Allah Taala akan masukkan kita lah dalam syurga. Dalam syurga kan ada macam-macam benda, semua benda yang kita suka semua ada di sana. Dapat percuma. Dapat percuma saja kalau kita dapat masuk syurga. Nak makan apa? Murid-murid suka apa? Suka ayam goreng ke, ayam KFC ke? Di dalam syurga lagi sedap makanan. Nak pakaian apa yang cantik-cantik? Dalam syurga lagi cantik pakaian. Nak rumah yang besar? Di dalam syurga ada rumah lagi besar, lagi cantik. Itu semua orang nak masuk syurga. Tapi bila nak sesuatu yang berharga, kita kena berusaha dan berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai. Seperti yang cerita Mas tadi, dapat yang bernilai kita kena berusaha. Mana boleh kita duduk goyang kaki saja, goyang kaki, tiba-tiba kita dapat sesuatu bernilai. Itu jarang sangat lah. Jarang sangat. Okey, seterusnya. Buka buku aktiviti muka surat 135. Okey, jom kita buat latihan. Okey, latihan yang pertama, tengok pastikan sama buku yang murid-murid buka dengan skrin Ustaz ini, pastikan sama. Nombor 1, pilih dan lengkapkan. Pilih dan lengkapkan. Erti zikir. Zikir ialah, okey, itu ada 1, 2, 3. Ustaz bacakan jawapannya. Zikir ialah mengingati Allah
Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Jadi masukkan jawapan yang Ustaz tandakan ni 1, 2, 3 yang berkelip-kelip ni, 1, 2, 3 masukkan ke ruangan jawapan. 1, 2 dan 3 sila tulis. Mungkin murid tahun 1 memang susah nak menulis tapi cuba. Cuba insya-Allah boleh menulis dengan baik nanti. Okey. Teruskan buat yang latihan nombor 1. Okey, seterusnya lafaz-lafaz zikir. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lafaz zikir. Jadi murid-murid kena salin balik jawapan yang berada di sebelah kiri. Bermula dengan Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Subhanallah, La haula wa la quwwata illa billah. Ini masukkan ke ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 1 tu yang pendek, 2 yang pendek, 3 yang pendek, 4 yang pendek, 5 yang panjang sikit, 6 yang panjang sikit. Cuba tulis. Ini adalah latihan bertulis. Cuba tulis. Kalau tak dapat cantik, buruk-buruk pun tak apa. Tapi kalau tak dapat buruk, dapat sangat cantik. Itu lagi Ustaz suka. Tulisan yang cantik. Kalau tak dapat, buat setakat yang termampu. Nanti buka sekolah nanti, kita akan belajar cara menulis dengan cantik. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 136. Pilih dan tulis tindakan kamu. Okey, jawapan yang diberikan, dia bagi jawapan yang diberikan. Ustaz bacakan. Mengambil makanan sekadar mencukupi. Memilih pakaian yang menutup aurat. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan yang terakhir sekali sebelah kiri, tidak melakukan kerosakan. Apa tindakan yang perlu murid-murid buat? Ialah murid perlulah saling jawapan yang diberikan itu mengikut kotak gambar yang berkaitan. Contoh gambar yang pertama, mengambil makanan sekadar mencukupi. Tulis kat situ. Pasal bila kita ada banyak makanan di depan kita, kita akan jadi rambam mata, gelojoh. Semua nak ambil. Semua sedap-sedap. Ada sosis, ada nugget, ada ayam goreng. Ikan dah tak pandang dah. Semua ada udang. Semua sedap-sedap, semua nak makan. Ada daging, banyak. Jadi gelojoh. Tak boleh kita di hadapan makanan, ambil makanan yang sekadar mencukupi. Nanti kalau kita ambil banyak, nanti membazir. Kita semua terletak dalam pinggan kita. Kita makan, kita dah kenyang. Lepas tu, makanan yang dalam pinggan kita yang tak habis makan, apa nak dibuat? Buang. Membazir. Okey, gambar yang kedua. Murid perempuan dengan ayahnya pergi membeli baju, memilih pakaian. Jadi pilihlah pakaian yang menutup aurat. Tak kiralah perempuan ke lelaki, pilihlah pakaian yang menutup aurat. Ingat, tutup aurat. Kalau kita buka aurat, berdosa. Orang lain tengok aurat kita, berdosa. Bila kita berdosa, nanti di akhirat macam mana? Macam mana nak masuk syurga kalau kita banyak buat dosa? Pakaian yang menutup aurat. Pilih yang menutup aurat, ya. Okey. Nombor 3, gambar seorang murid sedang belajar. Mestilah bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan sekadar datang belajar, datang sekolah, balik sekolah. Bila cikgu ajar, tak bagi perhatian. Belajar sungguh-sungguh. Murid-murid semua masih tahun 1. Nanti nak belajar masuk sekolah menengah. Lepas tu nak masuk universiti. Nak jadi orang pandai. Bila jadi orang pandai, nanti boleh bekerja, boleh bantu ibu bapa. Boleh menyenangkan hati ibu bapa. Boleh bawa ibu bapa pergi jalan-jalan. Bila dah kita kerja banyak duit, bawa ibu bapa jalan-jalan. Pergi keluar negara, pergi buat haji. Pergi ke Mekah. Pergi ke Madinah. Pergi ziarah. Tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Pergi ke Eropah pun boleh. Negara sejuk, bermain salji. Kita tak pernah jumpa salji, nak rasa salji pun boleh. Pasal salji pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Mengingati, hebatnya Allah Ta'ala. Negara kita tak ada salji, negara orang lain ada salji. Okey. Belajar bersungguh-sungguh. Seterusnya nombor 4. Nombor 4, jangan melakukan kerosakan.
Seorang guru disiplin lah ni. Guru disiplin menasihati murid yang melakukan kerosakan, jangan melakukan kerosakan. Itu tidak elok. Berdosa, melanggar peraturan sekolah, melanggar peraturan undang-undang negara kita. Panggil vandalism. Vandalism ni merosakkan harta awam. Itu tak boleh. Berdosa, salah di sisi undang-undang, boleh kena tangkap, masuk penjara. Murid-murid jangan tiru perkara yang tidak baik. Okey, silakan murid-murid semua salin jawapan mengikut gambar. Memang Ustaz tahu memang susah sikitlah nak tulis Jawi. Cuba kalau tak boleh juga tulis Jawi, tulis Rumi pun Ustaz bolehkanlah. Tapi lebih elok murid belajar menulis Jawi. Tak cantik tak apa, Ustaz terima. Yang penting usaha. Tak pandai hari ini tak apa, esok mungkin murid akan jadi pandai. Bukan tahun satu tak pandai menulis Jawi. Tapi bila berusaha, kemungkinan pandai nanti pada tahun 2. Jangan tak berusaha. Jangan tidak berusaha langsung. Usaha. Kepandaian tu akan datang kemudian bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang penting usaha. Jangan putus asa. Usaha. Okey, silakan. Silakan teruskan siapkan latihan ini. Okey, latihan yang terakhir pada hari ini. Buku aktiviti muka surat 137. Senang saja lekatkan piala setiap kali kamu berzikir. Ini murid-murid tak perlu buat lah. Tak perlu buat. Yang perlu buat ialah Ustaz cadangkan murid-murid warnakan. Warnakan gambar murid perempuan ini dengan cantik. Tudungnya, bajunya. Okey, warnakan dengan cantik. Itu saja. Okey, siapkan. Okey, akhir kata Ustaz minta maaf kali ini terlebih panjang. Tapi tajuk ini tak ada bahagian 2 ya. Habis sampai di sini sahaja. Jadi minta maaf terlebih panjang pada kali ini. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum.